tengok ada juga. Yang seterusnya tu iaitu al-adlu. Al-adlu, yang maha adil. Yang maha adil, yang sebenar-benar adil. Tidak ada sebarang unsur tidak adil dan cacat, kerana Allah sangat meliputi ilmu. Kadang-kadang kita ini fikir apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ini seolah-olah tidak adil. Sebagai contoh, seorang wanita, seorang perempuan, anak perempuan, dua adik-beradik dia. Dalam keluarga ni dua adik-beradik dia. Jadi satu lelaki, satu perempuan. Jadi bapa dia, mamak dia meninggal dunia. Mamak mereka ni meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Kalau di dalam Islam, kaedah pembagian harta pusaka tu ditetapkan lizzakari mislu hazzil unsayain. Maksudnya dua bahagian perempuan, satu bahagian lelaki. Sebalik, dua bahagian untuk lelaki, satu bahagian untuk perempuan. Maksudnya lizzakari, bagi lelaki, dua bahagian perempuan. Contohnya, kalau ibu ataupun bapa yang meninggal dunia itu kan meninggalkan wang sebanyak RM ataupun ringgit Malaysia 3.000 ringgit. 3.000 ringgit ditinggalkan 3.000 ringgit, maka anak lelaki akan mendapat 2.000 ringgit, anak perempuan akan mendapat 1.000 ringgit. Jadi dua bahagian perempuan. Jadi kalau orang perempuan ni 1.000, lelaki darab 2. Jadi kaedah pembahagian dia tu 3.000 tu dia akan bagi 3 dulu. Bagi 3, 2/3 bagi kepada lelaki, 1/3 bagi kepada anak perempuan. Baik, adil ke tidak? Adil ke tidak? Adil tak? Jangan adil. Logik akal. Sebenarnya logik akal ni adil juga. Cuma akal kita menutup keadilan melihat kepada zahir, tanpa memikirkan kepada apa yang tersirat di setiap hukuman ataupun setiap perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Melihat kepada zahir macam tidak adil. Tetapi kalau kita sendiri pun sebenarnya kita akan bagi sama juga begitu. Contoh, saya bagi contoh sebelum ini, kita ada 3 orang anak. 3 orang anak kandung, tetapi berada di tempat yang berlainan. Satu berada di sekolah rendah, satu berada di sekolah menengah, dan satu lagi berada di universiti. 3 orang anak kita, tambah 1 orang lagi, 4 orang di tadika. Nah, kalau kita mau bagi belanja kan, yang adil, belanja yang adil, berapa kita bagi kepada anak kita orang? Yang tadika bagi belanja? Tak ada. Nak pandai jaga duit dia. Asal di tadika sudah makan di sana. Okey. Yang sekolah rendah RM2. RM1, RM2. Nah, RM1 tu maksudnya satu ringgit mie, RM1 pula 50 sen mie, 50 sen air. Ada kantin dia jual gitu. Baik. Ada yang bagi RM2. Baik. Yang sekolah menengah RM4. Dah RM4. Harga, mungkin harga makanan dan kuantiti makanan pun dia banyak. Beli banyak. Yang universiti RM4 juga ke RM2? RM20 universiti, RM10 sehari. Banyak ya, RM10 sehari. Cukup lah RM10 sehari universiti. Banyak tu nak makan pagi, tengah hari, malam.
RM10 tak cukup kan? RM20 tu paling kurang satu hari. Baik. Perlu masuk tambang lagi, nak pergi pas, ada yang menyewa rumah semua. Baik. Adil ke tidak? Kalau yang tadika tu dia pertikaikan. Bapak ni tidak adil. Saya tidak dibagi apa-apa. Abang yang berada di sekolah rendah dibagi RM2. Yang di sekolah menengah bagi RM4. Ya, bagi RM5. Yang di universiti RM20. Saya pun anak kandungnya. Apa juga? Macam cakap apa? Adil ke tidak kita sebenarnya? Adil ke tidak? Adil tak sebenarnya? Tidak adil, adil lah tu. Sebab tu adil ni tidak semestinya sama. Ada orang faham ingat adil sama. Adil tidak semestinya sama. Adil ni maksudnya meletak sesuatu pada tempatnya. Itu dipanggil adil, bukan sama. Kan? Kita pergi beli baju, anak kita kan nak suruh adik beli satu saiz. Boleh? Boleh tak? Lah boleh. Mana boleh? Ikut dia saiz dia lah. Yang ni besar. Okey, besar sikit saiz dia. Yang ni kecil. Kecil saiz dia. Sama lah juga, minta maaf. Perempuan kadang-kadang ni marah kalau sebut isu ni. Dah. Katakanlah kita kahwin 2. Ini. Apa kan? Jadi isteri pertama ada 5 orang anak. Isteri kedua ada 2 orang anak. Kalau mau bagi duit belanja supaya adil, kan? Yang isteri pertama bagi 1,000. Isteri kedua 1,000 juga. Itu kata-kata. Ini orang tak faham. Jadi adil mesti sama. Tidak, adil tidak semestinya sama. Adil maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi begitulah juga sebenarnya apabila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ataupun tetapkan pembagian harta pusaka bagi lelaki 2 bahagian, 1 perempuan 1 bahagian, maka itu adil. Kerana apa? Kerana walaupun anak perempuan itu menerima RM1,000, tetapi tanggungan ataupun tanggung jawab dia tak ada. Tetapi anak lelaki tadi walaupun dia menerima RM2,000, anak ataupun adik-beradik dia tu di bawah tanggungan dia sudah. Dia kena tanggung sudah. Dan anak perempuan dia tidak tanggung lagi. Dia tak tanggung diri dia sebab ada adik dia ataupun ada abang dia. Abang dia tu dah akan tanggung dia. Sehingga bila? Sehingga dia kahwin. Dia tanggungnya tu. Daripada mana duit tanggungan tu? Ada RM2,000 tu lah. Mana cukup sebenarnya? Tak cukup pun. Jadi yang perempuan tu tanggung apa? Dia tanggung diri dia sendiri. Maksudnya kalau dilepaskan abang dia tu ataupun adik lelaki dia tu tidak tanggung dia tetap saja dia akan tanggung diri dia sendiri sehinggalah dia kahwin. Apabila kahwin, suami pula tanggung. Dapat anak pula tanggung. Yang lelaki tak. Anak tetap saja dia kena tanggung anak tu. Dan anak tu kalau misalnya kahwin, dia tetap saja kena, selagi belum kahwin, selagi itulah dia kena tanggung anak dia. Kalau ada anak perempuan, anak lelaki dia dah dewasa, boleh berdikari, dilepaskanlah, habislah tanggungan. Tapi anak perempuan tidak. Walaupun dah jadi cikgu juga, tetap saja kena tanggung. Nampak? Ditanggung. Jadi lelaki itu mula-mula dia kena tanggung adik-beradik dia perempuan. Lepas tu kalau dia kahwin, dia kena tanggung 2 lagi, isteri dia dan juga adik perempuan dia. Kalau ada anak lagi, dia kena tanggung anak dia, adik perempuan dia, isteri dia lagi. 3. Kalau yang perempuan, dia tanggung siapa? Dia tanggung diri dia saja. Apabila dia kahwin,
kena tanggung. Dia tanggung diri juga, sendiri juga duit itu. Apabila ada anak, tak tanggung juga. Suami dia tak akan tanggung anak. Apa? Sebab tu sebenarnya duit. Sebab tu orang perempuan ni, minta maaf orang perempuan, tapi memang orang perempuan dia banyak duit. Banyak duit. Kadang-kadang heran tak, kenapa orang perempuan banyak duit? Kan? Tak. Bawa kereta, tiba-tiba kereta tu pandai naik sendiri dia punya minyak. Habis dia minyak, tiba-tiba naik sendiri minyak dia. Kan? Magic betul. Magic tak magic dah. Bocor daripada suami. Suami naik, Allah, nak pinjam kereta sekejap saja. Tengok ada satu bar dia. Gibuh minyak. Dah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adil. Ya, adil. Boleh faham kan? Yang sebut adil itu. Tidak ada kecacatan, tidak ada cacat pada hukuman, dan tidak ada unsur yang tidak adil di dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sebab Allah sangat meliputi ilmunya. Jadi Allah tahu, Allah Maha tahu. Kita ni nampak di luar saja, di kulit saja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak, tahu apa yang berada ataupun keperluan yang ada pada diri kita. Itulah adil. Itu setiap satu kan kita belajar berkenaan dengan hukuman-hukuman dalam Islam. Gitu. Hukuman-hukuman di dalam Islam. Kalau di Masjid Taqwa tu kita belajar, mau dekat habis dah, bab mencuri, hudud, hukum hudud. Fiqh Manhaji jilid yang ke-8. Masuk bab hudud, masuk bab hukum hudud, potong tangan. Ada orang kata tidak adil Islam potong tangan. Tapi kita kena faham, hukuman potong tangan ni dia tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, iaitu jaga harta masyarakat. Hari ini orang melihat kepada zalimnya Islam kerana potong tangan si pencuri. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kau kesiankan pencuri itu, tapi kau tak kesian kepada orang yang dicuri ataupun mangsa pencurian. Mangsa pencurian itu lagi kesian. Ini tidak. Cari ini juga ada. Ramai orang yang simpati kepada pemandu mabuk. Pemandu mabuk tu yang dijaga kebajikannya. Yang dilanggar, yang akhirnya jadi anak yatim. Yang terbaru ini dilanggar suami isteri naik motor, terus jadi anak yatim. 5 beradik anak yatim. Bapak meninggal, mama parah di dalam hospital. Kalau itu berlaku kepada keluarga kita, tapi itulah kita. Islam ni dia jaga nyawa, jaga akal, jaga harta, jaga agama, jaga keturunan. Ni disebut sebagai maqasid syariah. Ini nak jaga apa nama tu, perkara yang menjadi benda paling penting dalam kehidupan manusia. Jadi itulah masalahnya yang kita dosa kesian driver Allah Akbar. Dari masa 72 jam saja kan 3 orang mati kerana pemandu. Memang kalau kita ikut hukum Islam lain, tu boleh kisos, boleh kena kisos, kes yang besar begini. Baik. Kemudian ambil lagi Al-Latif. Nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Yang maha lembut. Lembut ni macam mana Al-Latif ni? Tersusun dia punya syarat dia.
Baik. Al-Latif ni, Allah amat mengetahui rahsia segala sesuatu dan ia tidak melakukan sebarang kekerasan kepada makhluknya, apatah lagi menzaliminya. Lembut macam mana? Lembutlah Allah SWT sebenarnya kepada kita ni. Lembut tak lembut tu orang buat, kita tengok kan, hamba-hambanya melupakannya, buat maksiat kepadanya, masih lagi Allah SWT bagi peluang. Allah tak buat zalim. Allah bagi peluang. Allah bagi peluang untuk berubah. Musa supaya seru Fir'aun itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu wahai Musa, dakwah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sesat. Kemudian ajak dia dengan kata-kata yang lembut. Ya Allah, Fir'aun yang bunuh orang Bani Israel, dibunuh bayi-bayi lelaki. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala suruh pergi dakwah lagi, suruh ajak lagi, suruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkan dengan kata-kata yang lembut. Dakwah dia dengan kata-kata yang lembut. Ya Allah, tengok Allah Subhanahu wa taala lembut, bagi chance, bagi peluang. Allah tidak kita kata menzalimi hamba-Nya, tapi yang menzalimi adalah hamba-Nya itu sendiri. Allah tak buat zalim kepada kita sebenarnya, tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Ini kita faham.